Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Satu dapatan menarik saya hari ini untuk saya sampaikan kepada Anda, satu ulasan menarik berkaitan dengan Muhyiddin, PPBM, dan PAS. Di dalam kenyataan daripada seorang pemimpin UMNO ini, daripada FB Isham Jalil, beliau berpendapat, menyatakan bahawa Muhyiddin, PPBM dan juga PAS sudah menjadi kluster mahkamah disebabkan beberapa isu, beberapa pergolakan yang berlaku berkaitan dengan tuduhan-tuduhan yang diterima oleh pemimpin bersatu termasuk Muhyiddin Yassin sendiri yang juga sebagai suspek untuk isu projek Jana Wibawa. Wan Saiful Wanjan pun terima tuduhan dan juga pemimpin daripada bersatu juga, beberapa pemimpin bersatu yang lain. Jadi saudara-saudara, kenyataan daripada Isham Jalil di mana telah berkongsi satu gambar, PAS banyak duit boleh bagi bersatu. Kenyataan daripada Zawawi. Ini adalah gambar yang dikongsi di Facebook Isham Jalil dengan caption, "Dulu kata tak ada duit untuk selesaikan isu air. Sekarang kata banyak duit pula sampai boleh bagi kepada parti lain. Ini duit sedekah dari mana pula?" Jadi itu adalah persoalan yang ditujukan dari Isham Jalil kepada PAS dan juga kepada PAS disebabkan satu gambar yang menunjukkan PAS banyak duit boleh bagi bersatu. Kenyataan daripada Zawawi. Menurut Isham Jalil, adakah kamu meminta sedekah dari kontraktor projek kerajaan untuk sedekah kepada bersatu, untuk sedekah pula kepada pengundi? Dan sebelum ini, berapa banyak sedekah bersatu beri kepada kamu? Dan berapa banyak dari sedekah berbentuk tunai yang kamu simpan sendiri? Jadi ini menekan bersatu, menekan Muhyiddin, PAS dan juga Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Setelah Isham Jalil mengemukakan persoalan-persoalan ini yang akhirnya membuka mata telinga ramai orang. Menurut Isham Jalil, jika punca sumber sedekah-sedekah ini adalah dari projek-projek kerajaan, itu adalah dari duit cukai, dari rakyat, atau duit pinjaman kerajaan. Duit ini tidak sepatutnya dan haram untuk dimasukkan ke dalam akaun parti politik untuk diguna oleh pemimpin-pemimpin parti politik untuk mereka menang, oleh pemimpin-pemimpin parti politik untuk mereka menang pilihan raya. Jika ada pemimpin kerajaan meminta, menerima atau menggunakan duit ini untuk parti politik mereka semasa mereka berkuasa, itu adalah sama ada rasuah atau salah guna kuasa mengikut undang-undang. Dan akhirnya amaran keras kepada Muhyiddin, PPBM dan PAS. Menurut Isham Jalil, kepada Muhyiddin, PPBM dan PAS, usah menegakkan benang basah. Jawab sahaja di mahkamah. Kamu sekarang sudah jadi kluster mahkamah, hadaplah pengadilan. Salam. Itu adalah kenyataan dari Isham Jalil. Dan pada akhirnya, beliau juga berkata, mana pergi Tin Milo. Mungkin itu untuk menyindir pemimpin-pemimpin dari bersatu, PAS dan juga pengikut-pengikut Muhyiddin Yassin. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Ini adalah kenyataan daripada Isham Jalil menyentuh berkenaan dengan satu tajuk berita, PAS banyak duit boleh bagi bersatu. Kenyataan daripada Zawawi. Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa bantu kembangkan channel ini dengan menekan butang like, share dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi pendedahan menarik berkaitan dengan isu Jana Wibawa yang sedang tular hari ini di media sosial. Berkaitan dengan beberapa nama pemimpin yang sudah pun dijadikan suspek, yang SPRM sudah sahkan sebagai suspek, saksi, dan juga beberapa menteri ataupun beberapa ahli politik yang juga menjadi salah satu yang terlibat di dalam isu ini. Akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi pemimpin politik
yang terlibat, yang juga menerima 2 dakwaan, menerima dan meminta rasuah berkaitan dengan isu Jana Wibawa. Dan tidak lain dan tidak bukan, pemimpin politik ini juga berasal daripada parti yang sama dengan Muhyiddin Yassin dan juga Wan Saiful Wanjan yang juga didakwa di dalam isu ini. Akhirnya Adam Radlan yang didakwa menerima dan meminta suapan mengaku tak bersalah. Beliau tidak mengaku menerima suapan berkaitan Jana Wibawa. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan meminta dan menerima suapan membabitkan proyek di bawah program Jana Wibawa. Adam Radlan yang juga seorang ahli perniagaan membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Suzana Hussain di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa meminta suapan 3,5 hingga 7% daripada proyek yang bernilai Rm46.8 juta pembinaan Jalan Sungai Adam ke Kampung Banat, Perlis sebagai dorongan untuk mendapatkan SST ataupun surat setuju terima secara rundingan terus. Tertuduh juga didakwa meminta suapan daripada pengarah urusan MIE, Infrastruktur and Energy Sendirian Berhad, Mat Juso Mamat di sebuah restoran di sekitar Dutamas dekat sini pada 21 Mac 2021. Dan dalam pertuduhan kedua pula, Adam Radlan dituduh menerima suapan daripada Mat Juso berjumlah 500.000 ke dalam akaun CIMB Bank Cawangan, Taman Tunku, Bukit Tunku pada 26 November 2021. Jadi saudara-saudara, ini satu lagi pendedahan, satu lagi pemimpin yang didakwa terlibat dengan isu Jana Wibawa yang menerima dan juga meminta suapan di dalam proyek isu Jana Wibawa ini, di mana Adam Radlan dituduh menerima suapan sebanyak Rm500.000 daripada Mat Juso, manakala beliau juga dituduh meminta suapan 3,5 hingga 7% daripada proyek bernilai Rm46.8 juta. Jadi itu bukan jumlah yang sedikit. Jadi saudara-saudara, pendedahan demi pendedahan, akhirnya pemimpin ini lagi yang terlibat dengan isu Jana Wibawa, yaitu dari Bersatu juga, parti yang sama dengan Muhyiddin Yassin dan Wan Saiful Wanjan. Kedua-dua pertuduhan yang dibuat mengikut Section 16 dalam kurungan E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Section 24 dalam kurungan 1 akta yang sama. Bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah di atas kedua-dua pertuduhan dan diminta untuk dibicarakan.